الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini alhamdulillah kita dapat meneruskan program kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadat ini, majlis ilmu ini sebagai salah satu saksi dan bukti di hadapan Allah bahawa kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan masuk bab yang ketiga daripada kitab Martabat Ilmu, yang mana telah dibahaskan dalam bab yang pertama tentang bagaimana diambil dan disusun daripada hadis Nabi SAW martabat dan kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Dan dalam bab yang kedua kita telah mendengar, mungkin sekali dua saja masuk sini sebab jangan-jangan sebulan sekali kan. Jadi dia punya pusing tu lama. Jadi flashback dia dalam bab kedua, hadis Nabi dan juga ayat Quran yang disusun oleh pengarang kitab berkaitan tentang martabat para ulama di sisi Allah. Ulama ni orang yang bawa kemuliaan ilmu tadi, itu disebutkan ulama. Dan dalam hari ini kita akan masuk bab yang ketiga. Kita dah cerita, dah bahaskan, dah baca hadis Nabi, bagaimana Nabi sebut kelebihan orang yang ada ilmu. Nabi ceritakan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Antara yang pernah kita baca dalam kitab ni disebutkan Nabi SAW, barang siapa yang keluar daripada rumahnya niat ikhlas untuk menuntut ilmu, keluar daripada rumahnya nak tuntut ilmu kerana Allah, ikhlas sungguh-sungguh, maka akan dikira oleh Allah. Bermula dia pakai kasut daripada pintu rumah, pergi tuntut ilmu sampai patah balik ke rumah dia, masuk sampai kat pintu, sepanjang tempoh tu Allah berikan pengampunan, ma'rifatullah. Tu kelebihan orang keluar menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan, yang keluar tadi niat datang lepas maghrib nak tuntut ilmu, masjid Batu Lima ni tiap-tiap malam ada kuliah ilmu, memang keluar tu memang niat lepas maghrib dan nak mengajar menuntut ilmu. Maka dalam keadaan tu ikhlas sungguh kerana Allah, insya-Allah tentu akan dapat apa yang Nabi sebut. Allah katakan siapa yang juga keluar menuntut ilmu semata-mata kerana Allah ikhlas, maka para malaikat akan mendoakan keampunan untuk dia. Bukan kita saja doa, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah, malaikat doa untuk dia, ya Allah ampunkan dosa orang ni. Jadi itu di antara yang diceritakan dalam bab pertama dan bab kedua, dan insya-Allah tuan-tuan akan dapat. Tetapi dalam bab ketiga, kata pengarang kitab ini, kesemua yang diceritakan tadi, semua yang Nabi sebut tadi tak akan dapat melainkan dengan kita menjaga adab-adab ilmu. Maka bab yang ketiga ni adalah adab ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk adab yang pertama dalam menuntut ilmu berdasarkan kitab ini. Baik,
Adab yang pertama untuk mendapatkan yang disebutkan oleh Nabi, nak mendapatkan keberkatan ilmu, nak dapatkan kelebihan ilmu, nak dapatkan semua yang Allah janjikan, adab yang pertama kita kena jaga tuan-tuan adalah menuntut ilmu. Kata pengarang, mempunyai niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu syarat yang pertama. Kalau tengok sebut bab nombor 1, niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, ada orang kata, ustaz tak payah cerita ustaz, solat kena ikhlas, puasa pun kena ikhlas, jangan kata tu, makan pun kena ikhlas. Memang betul, semua kena ikhlas tuan-tuan. Nak solat memang kena ikhlas, tapi solatnya ikhlas yang khusyuk datang daripada ilmu yang berkat. Nak puasa yang berkat, nak puasa yang diterima Allah, puasa yang ikhlas datang daripada ilmu puasa yang berkat. Nak sedekah yang betul, dapat keberkatan Allah, ikhlas sedekah, datang pada ilmu sedekah yang ikhlas. Maka semua ibadat, sama ada ibadat khusus, solat, puasa, zakat sebagainya, ataupun ibadat umum, sedekah, zikir, datang daripada ilmu. Sebab itulah tuan-tuan, nak tuntut ilmu nombor 1 kata ulama, niat ikhlas kerana Allah. Maka kata pengarang kitab ini, pertama sekali hendaklah menuntut ilmu itu dengan syarat berniat mencari keredaan Allah. Nak datangkan ikhlas dalam niat tu ada 5 syarat kata ulama. Nombor 1 kata ulama, untuk mendapatkan keikhlasan dalam niat, nak pergi belajar tu, nak tuntut ilmu ikhlas, nak cukup syarat nak dapat ikhlas tuntut ilmu tu, nombor 1 nak datangkan ikhlas dalam niat kata ulama, mestilah dia bertujuan nak cari redha Allah. Itu nombor 1. Ada orang dia memang nak Allah sayang kat dia. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi dengan ceramah. Sebab apa kena ceramah? Sebab nak Allah sayang. Itu yang kita nak tu. Tapi ada juga orang, ni pergi mana ni? Ni nak pergi dengan ceramah. Sebab apa? Sebab kawan ajak. Nak kawan suka kat dia. Tu nama dia nak redha kawan. Macam kita tak berapa suka makan mi goreng, kan? Ni kenapa beli mi goreng ni? Sebab rumah saya suka. Nak redha orang rumah. Tu nak redha tu, nak orang rumah suka kat kita. Macam dululah tuan-tuan, 40 tahun dulu Haji sebab apa Haji belajar buat mi bandung? Haji bukan suka makan pun, tapi sebab Hajah suka, hari beli mi bandung, hari belajar mi bandung. Rupanya Hajah minat makan mi bandung. Jadi belajar tu sebab nak cari redha calon orang rumah. Tapi bila kita belajar nak cari redha Allah, berarti kita belajar tu nak Allah sayang kat kita. Tu maksud nak redha Allah. Tuan-tuan, waktu saya belajar dulu, ada seorang sahabat saya, nama dia Arwah Ibrahim. Bagi sahabat-sahabat yang seusia dengan saya, termasuklah Ustaz Rifki Maidin, di Johor Bahru tu, tu sahabat sekelas dia. Ustaz Ibrahim ni arwah lah. Waktu tahun kedua, kita nak pergi program Tamrin. Tamrin ni program bahasa moden, dia panggil kursus bahasa dalam proses tarbiyah ni, dia panggil Tamrin. Jadi Ustaz Ibrahim ni, dia orang yang taat pada Allah, tak pernah menolak kerja, suruh tolong, semua dia tolong, tak pernah kata tak boleh. Sebab apa? Memang dia jenis ringan tulang. Tuan-tuan, nak cerita kepada tuan-tuan bagaimana hari dia pergi Tamrin ni tuan-tuan. Nak pergi Tamrin, Tamrin ni proses pergi kursus nak bina sayang Allah, nak rapat diri kepada Allah, duduk situ dengan kuliah, puasa sunat sama-sama, nanti makan sama-sama. Jadi dalam perjalanan dia nak pergi, dia ni dah biasa dah pergi Tamrin, selalu dah orang baik, orang soleh. Tengok muka pun ya Allahu Akbar. Jadi bila dia nak pergi, yang kali ni, yang kali terakhir, dia accident tuan-tuan. Tapi waktu dia nak pergi tu, nak ceritanya, dia pergi dengan seorang sahabat lagi. Waktu dia pergi tu, dia naik motor, maklum je lah zaman student, naik motor, lori trailer lalu sebelah motor dia orang tuan. Rupanya lori ni dia lalu, angin dia sedut motor tu, jatuh tuan, langgar tayar motor,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niat dia nak pergi mana? Nak pergi nuntut ilmu. Dia memang orang yang baik, memang pergi sebab anak Allah sayang kat dia. Tuan-tuan, walaupun kena gilis trailer, tak ada pecah perut, tak ada kesan luka, yang ada bekas tayar je. Waktu kami sahabat-sahabat pergi ziarah, muka senyum, subhanallah. Patutnya sakit di muka, kerut, tapi muka senyum. Tengok macam tidur, senyum. Subhanallah. Sesungguhnya orang keluar pergi nak menuntut ilmu tu, dahlah Allah berikan pengampunan, maka mati dah, insya-Allah mati syahid, tuan. Senyum, tak ada tanda luka, bekas perut je. Seronok tak tuan-tuan mati macam tu? Seronok tak? Subhanallah. Seronok tak? Nak tak nak? Kalau nak, cuba try tengok sekali lagi. Nak bagi tahu nombor satu, nak syarat dapat niat ikhlas kerana Allah, kata ulama, kena datangkan niat nak cari redha Allah. Nombor dua, macam mana niat tadi nak dapatkan syarat ikhlas kerana Allah, kata ulama, nakkan kejayaan hari akhirat. Kita pergi tuntut ilmu tadi sebab kita nakkan akhirat kita berjaya, jadi orang yang berjaya, minal muslimin, minal mu'minin, minal mujtahidin. Banyaklah bersama dengan para sahabat, bersama dengan para nabi, nak bersama dengan para mujahid, syuhada, bersama para orang salihin, duduk dalam kelompok tu, insya-Allah. Kita semua tahu tuan-tuan kan, cerita bagaimana keadaan kita di padang mahsyar besok saat nak dapatkan buku amalan. Ada orang kata, ustaz, dapat tangan kanan rasa seronok, ustaz, dapat tangan kiri rasa tak seronok. Habis tu boleh tak dia tukar tangan kanan ambil belah kiri? Dia ingat ni mana boleh main-main ke? Sebab dia jadi sendiri. Macam, sebab apa? Bila dapat tangan kanan, belum kira lagi dosa banyak mana, salah banyak mana, tak kira lagi, dapat tangan kanannya, maka di antara tanda orang tu orang yang beruntung. Siapa dapat tangan kiri, di antara tanda orang tu orang yang rugi. Belum kira lagi, baru dapat buku rekod nak pergi jumpa guru besar, kan? Sama juga anak kita, belum jumpa cikgu lagi, tapi bila dapat buku tu, cikgu kata tahniah, tak tengok lagi markah dia bawah, pen merah kan pen biru, tak tengok lagi. Tapi bila cikgu kata tahniah, bapak dia yang pergi tu senyum dah. Pak dia pegang buku, kamu duduk sebelah biar bapak dengar cikgu nak cakap apa. Sebab apa? Bila cikgu sebut tahniah tu, tahu dah dia puji, anak tuan bagus. Tapi kalau dapat buku rekod tu, tak buka tengok markah lagi, cikgu kata siap lah kau. Pak dia kata kau pergi jumpa cikgu sendiri ya. Sebab apa? Belum tengok lagi tapi dah tahu dah. Sama juga dalam keadaan pada mahsyar, bila masa kita dapat buku amalan kita sebelah kanan, belum buka lagi, kita dah rasa seronok, sebab tanda-tanda tu tanda orang yang baik. Maka kita tuntut ilmu, kata ulama, nak dapatkan niat ikhlas kerana Allah. Syarat kedua nak mendatangkan ikhlas, mesti bersama dengan niat nakkan kejayaan di hari akhirat, termasuk golongan orang yang berjaya. Yang ketiga, kata para ulama, bagi mendapatkan keikhlasan, niat nak tuntut ilmu kerana Allah, kerana kena ada rasa nak menghilangkan kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan dalam hati. Dia datang tu sebab nak hilangkan kejahilan. Bila sebut jahil ni, jangan rasa hina sangat. Jahil ni maksud dia tak tahu. Kita pergi tuntut ilmu, kita nak hilangkan tak tahu jadi tahu. Ada orang pergi bukan sebab dia nak tahu, sebab nak tengok penceramah. Al-maklum adalah minggu ni penceramah dia Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Wah, pekat datang, penuh. Parking Batu Lima ni tak muat, terpaksa letak kon-kon kecil tu pula kat luar tu tengok anak. Sebab apa? Sebab orang datang ramai nak tengok Ustaz Kazim. Bawa orang rumah kita, abang nak ikutlah dengan ceramah minggu ni. Alhamdulillah, berubah bini aku rupanya. Bukan dia nak dengar ilmu, dia nak tengok Ustaz Kazim. Balik tanya, macam mana tadi Ustaz Kazim ceramah? Nampak berseri nampak berseri. Macam mana tadi dengan ceramah? Handsome Ustaz Kazim. Itu pergi nak dapat Ustaz Kazim. Tapi
kata ulama, nak datangkan ikhlas kena niat nak hilang kejahilan, nak tahu apa yang tak tahu. Tuan-tuan, rupanya tuan-tuan, ada orang dia tak tahu zakat tu wajib. Sebab dia datang majlis ilmu baru dia keluar zakat. Selama ni duit yang dia simpan dalam bank tu, dia ingatkan tak payah keluar zakat. Sebab dia kata dia ni ustaz termasuk kategori B40. Memanglah B40, tapi duit dalam bank tu mengalahkan menteri besar. Banyak. Rupanya ni cerita sahabat saya lah. Tapi tak payah cerita kat sini lah, nanti dia dengar kesian. Tapi sebenarnya satu pujian bagi dia, bila dia dah tahu wajib tu zakat, dia pergi bayar zakat. Maklumnya lah, baru dapat duit banyak. Dapat tu tuan-tuan memang sayang. Sebab apa? Duit. Siapa tak sayang duit? Bila dia dapat duit tu, sebab dia pernah dengar kuliah zakat tu wajib, zakat ni bukan hak dia, hak orang. Dia pergi pejabat agama murah tuan-tuan, dia bayar zakat. Dia beritahulah jumlah kat saya boleh tahan banyak juga, berarti dia dapat duit tu banyak. Rupanya tuan-tuan, saat dia serah duit kat pejabat zakat tu, yang kerani jaga nak tulis resip tu, akad terima zakat dia tu, lepas dia kata ini zakat wajib atas diriku kerana Allah Ta'ala, menangis dia tuan-tuan. Dia cerita dia menangis. Makcik duduk sebelah tu tengok dia menangis, menangis juga. Dia tanya makcik, kenapa makcik menangis? Aku tengok kau menangis, dia kata. Khani tu kata, pakcik, alhamdulillah pakcik bayar zakat. Seronok tengok pakcik menangis. Pakcik rasa macam mana, puas ke? Tak. Kenapa pakcik menangis? Saya rasa sayang duit saya, dia kata. Rupanya dia menangis sebab sayang duit. Subhanallah. Tapi akhirnya dia kata apa? Saya rasa puas sebab saya dah bagi hak orang, tinggal duit saya boleh belanjakan. Betul, alhamdulillah. Zakat ni tuan-tuan, duit tu sekali keluar bersih ya. Nombor 3 kata ulama, nak datangkan ikhlas sebab nak menghilangkan ketidaktahuan. Nombor 4 kata ulama, syarat nak datangkan ikhlas dalam niat untuk menuntut ilmu, mestilah dia berazam untuk menghidupkan agama dalam diri dia. Niat dia nak menghidupkan agama dalam jiwa dia. Tu maksud dia. Dia pergi menuntut ilmu, selama ni mungkin jiwa dia jiwa Hindustan mungkin. Mungkin selama ni jiwa dia jiwa apa? Jiwa Pok Yeye. Al-maklumlah minat irama 60-an. Tapi bila dia tuntut ilmu tu, jiwa dia lain. Dengar orang zikir munajat, rasa seronok. Dengar orang baca Quran, seronok. Tu maksud jiwa agama. Dengar je ada kuliah maghrib, teringin nak pergi. Tu jiwa agama. Kalau jiwa Hindustan, tengok je pukul 3.30 petang hari Jumaat, tak boleh pergi mana, gelisah. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Orang rumah dia, ni kenapa bang ni? Ke sana, ke sini, ke hulu, ke hilir ni, kenapa ni? Tak tahulah yang kata menteri kerajaan musang berjanggut, abang tengok rumah kita ni dah lama makan anai-anai tu, abang nak cium, tengok, dia kata, dia pegang ni rumah dia nak cium. Menteri musang berjanggut tu kan. Sebab apa? Gelisah. Tetapi bagi orang yang jiwa agama, pukul 3.30 petang dah gelisah dah. Orang rumah dia tengok heran, kenapa 3.30 petang gelisah ni? Rupanya dia tak sabar nak pergi masjid. Itu saya tengok Haji Majid lah. Haji Majid 3.30 dah start motor nak pergi masjid. Hebat dia. Allah. Baik. Nombor 4, dia niat nak menghidupkan agama dalam diri dia. Nombor 5 kata para ulama, nak mendatangkan ikhlas dalam niat menuntut ilmu kerana Allah adalah untuk mengenali tuntutan syariat Allah. Kita datang untuk ilmu ni sebab kita nak tahu apa yang Allah tuntut atas kita. Kita datang belajar ni, kita nak tahu apa yang Allah suruh atas kita. Kita nak tahu apa yang Allah larang atas kita. Tu niat yang kelima untuk mendatangkan ikhlas. Mudah-mudahan tuan-tuan, 5 perkara ni kita cuba wujudkan, hadirkan, azamkan dalam niat kita. Yang pertama tadi, sebab nak cari redha Allah, nak Allah sayang kat dia. Nombor 2, sebab nakkan akhirat dia termasuk orang yang minal
minas salihin, orang yang berjaya, orang yang soleh. Nombor 3, nak hilangkan apa yang dia tak tahu. Nombor 4, sebab dia nak hidupkan agama dalam diri dia. Bila sebut nak hidupkan agama ni tuan-tuan, kadang-kadang orang tak dapat nak baca macam mana nak hidupkan agama ni. Nak hidupkan agama ni macam mana? Tengok orang tu mungkin macam ni kot. Tengok dahi dia hitam, tengok dahi dia hitam baru hidup agama. Tak semestinya tuan-tuan. Ini salah faham ni. Sebab itulah ada setengah orang dia pergi sembahyang, dia gesek-gesek kepala dia dekat lantai. Ni sembahyang dia kenapa gesek-gesek ni, sujud lain macam. Ada semut ke apa? Dia kata, ustaz tak tahu. Inilah bukti tanda di dahi sujud kepada Allah. Esok Allah nak tengok. Tu salah tu tuan-tuan. Allah tak perlu tengok ada tanda kat dahi. Allah tahu tanda di hati. Tapi kalau dia ada kat dahi, itu adalah anugerah untuk dia. Sebab dahi ni kulit jenis berbeza-beza, kan? Ada orang dia belum sempat gonyoh lagi dekat lantai dah hitam. Ada orang gonyoh hari-hari pun tak hitam. Jadi tak payah nak kira lah hitam ke tak hitam. Tapi barang siapa yang ada hitam tu, alhamdulillah, tu tanda dia banyak sujud kepada Allah. Kita hitam juga. Saya pun selalu hitam. Kadang hitam, kadang biru. Belah kat pipi. Sebab apa? Pegang pen marker. Kadang-kadang duduk balik. Orang rumah tanya, ni kenapa belah ni hitam, belah ni biru, atas ni merah? Ni marker biru, ni marker hitam, ni pen merah, sebab baru tanda kertas budak. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Tu nombor 1, untuk mendapatkan apa yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat dia niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, tu nombor 1 tuan-tuan. Ikhlas ni maksud dia apa? Kata pengarang kitab, ikhlas di sini adalah menghendaki dengan kerja taatnya akan taqarrub kepada Allah Ta'ala. Maksud dia taqarrub ni mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas ni apa? Nak buat kerja ketaatan kepada Allah dengan syarat dia nakkan dekat diri kepada Allah Ta'ala. Tu maksud datangnya ikhlas. Baik. Yang pertama, niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, syarat untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Yang pertama, ikhlas. Bersama 5 syarat dia tadi. Tuan-tuan boleh buat ke tak? Kena cuba. Sebab dah datangkan ikhlas ni bukan senang tuan-tuan. Ada 5 syarat tadi, tuan-tuan kena azam, kena buat. Mula-mula mungkin boleh buat 1 je, 2, 3, 4, 5 tak datang. Lepas tu 2, 3, 4, 5 tak datang. Lepas tu 3, 4, 5 tak datang. Last kali dapat 5, kena semua datang. Jangan 5 je datang, 4, 1, 2, 3 tak datang-datang. Itu lain macam pun je dah. Nombor 2, syarat untuk mendapatkan keberkatan ilmu, kata ulama, kena menyibukkan diri dengan membersihkan zahir dan batin. Nombor 2, kena sibukkan diri untuk bersihkan zahir dan batin. Apa maksud menyibukkan diri? Sibukkan diri ni maksud dia sentiasa apa saja buat nak bersihkan diri dia daripada maksiat. Bersentiasa nak bersihkan batin daripada kemungkaran. Kata ulama, seseorang penuntut wajib beretika dengan akhlak yang baik yang dituntut oleh syarak. Orang penuntut ilmu ni rupanya dia kena jaga perangai, etika, disiplin, baru dapat tadi. Dan bagaimana nak datangkan, nak bersihkan zahir dan batin? Lagi 5 minit 5 minit ya. Bagaimana datangkan bersih dia zahir dan batin tadi? Dia kena jaga disiplin, jaga etika. Benda ni datang bagaimana? Syarat yang pertama, untuk membersihkan zahir dan batin, dia kena menghiaskan diri dengan perkara puji dan sunnah-sunnah Nabi. Nombor 1, nak datangkan bersih zahir dan batin, kena hias diri dengan sunnah Nabi. Dan juga perkara-perkara terpuji, perangai elok, cakap elok, ikut cara Nabi. Macam mana tu saya nak cerita lah. Macam tuan-tuan yang pakai jubah sebab ikut Nabi, dapat pahala sunnah. Yang pakai jubah sebab ikut trend, tak dapat pahala sunnah. Ni kenapa pakai jubah ni? Teringin nak pakai macam Nabi, dapat pahala sunnah. Memang Nabi pakai jubah.
Ni kenapa pakai jubah ni? Sebab artis sekarang semua pakai jubah. Memang tak dapat pahala. Memang dua-dua orang ni pakai jubah, ni pun pakai jubah. Tapi ni pakai jubah sebab dia ikut Nabi. Ni kenapa janggut panjang ni? Teringinlah ya Allah, kalau aku mati besok, apalah aku bawa nak jumpa Allah sebagai bukti aku sayang kat Nabi. Baju tak ada, perangai macam hantu, dia kata. Habis tu apa bukti bila ditanyakan kau cinta kat Nabi? Kau-kaunya waktu aku mati, dia kata janggut ada juga bukti. Dia simpan janggut sebab cintakan Nabi, dapat pahala sunnah. Ni kenapa panjang sangat ni? Ustaz Adi janggut panjang ni, dulu tengok janggut tak ada. Dia kata trend sebab artis rock sekarang semua janggut panjang-panjang. Tak dapat pahala sunnah. Niat masing-masing. Nombor 1, mengamalkan sunnah Nabi. Nombor 2, zuhud daripada kepentingan dunia. Zuhud daripada kepentingan dunia. Kata Imam Ibn Qayyim, apa maksud zuhud ni? Zuhud, kata Ibn Qayyim, meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat akhirat. Meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat akhirat. Bukan kata kita kalau tengok orang ni pakai selekeh, zuhud ni, pakai pun baju tu koyak, zuhud ni kenapa tak tukar-tukar baju dah 10 hari dah ni. Zuhud ustaz, nak dapatkan keberkatan ilmu. Ini bukan zuhud ni. Ini selekeh nama dia. Zuhud ni pakai smart. Tuan-tuan cuba tengok macam mana Syekh Nuruddin. Smart pakai, janggut dia smart, rambut dia smart, pakai jubah dia smart. Tu zuhud. Zuhud Ibn Qayyim kata dia meninggalkan perkara yang tidak beri manfaat akhirat. Contoh, kita tengok TV, orang lain juga tengok TV. Tapi bagi orang zuhud ni tuan-tuan, dia tengok TV rancangan agama je. Yang lain dia tak tengok. Imam saya tuan-tuan dulu, imam saya, ini kira kampung saya dulu lah, rumah dia tak ada TV langsung. Sampai anak dia lari datang tengok TV rumah saya. Tanya dia, hang ni pasal main tengok TV rumah aku ni? Ayah aku buang TV, mak aku beli semalam, dia kata. Sampai terang tu dia buang terus. Sebab zaman tu mungkin tahap zuhud ayah dia tu tinggi. Wallahu alam. Jadi cukup masa dah kan. Bunyi terus sebut-sebut tu. Jam ni macam tu. Belum kan? Jadi bukan bukan. Sebab hari ni tak pakai jam tuan. Ni bukan tak pakai jam sebab zuhud, sebab jam hilang. Beli jam baru, anak pederah. Zuhud sungguh anak aku. Nombor 1, hiaskan diri dengan sunnah Nabi. Nombor 2, zuhud pada kepentingan dunia. Dan nombor 3, pemurah sepanjang masa. Bersihkan zahir dan batin ni, pemurah sepanjang masa. Waktu dia banyak, dia bagi. Waktu dia tak ada pun, dia bagi. Ada orang tanya, ustaz, waktu saya duit banyak, bolehlah saya sedekah? Saya duit tak ada, macam mana nak sedekah? Tuan-tuan ingat tak peristiwa bila mana Nabi didatangi oleh orang Badui, bagi tahu kat Rasulullah. Badui ni baru masuk Islam, bagi tahu dekat Rasulullah, Rasulullah kami nak makan tak ada. Kami ni nak makan tak ada. Bukan datang tanya dulu nak pinjam tak. Kami nak makan tak ada, nak benda makan. Lapar semua ni. Kalau kita segan pinjam RM10 nak makan, Badui datang tak nak pinjam-pinjam je, nak. Maka Rasulullah tanya sahabat, siapa nak bagi, nak tolong? Ali angkat tangan dulu. Ali yang budak tu angkat tangan dulu. Rasulullah kata okey, hang tolong. Barulah Ali tanya, siapa ada duit RM5 pinjam tu? Tak ada. Tapi sebab apa? Pemurahnya dia pinjam dulu, esok ada dia bayar balik. Macam tu. Kita hari ni lalu je tabung masjid, tiba-tiba terus sangap terus. Padahal tadi mata duk terang. Allah alam, ni masjid lain lah. Masjid ni saya tengok kita ada lagi ke tabung gerak ni? Tak ada lah kan. Sebab kita Jabatan Agama Johor tak benar kan. Tabung mana boleh gerak tuan-tuan, dia tak ada nyawa. Yang bergerak tangan kita, balik sekali bubuh kat kotak ada belakang tu. Baik, nombor 3, kena pemurah sepanjang masa. Nombor 4, menetapi warak dan khusyuk. Warak ni maksud apa tuan-tuan? Warak ni kata Imam Ahmad bin Hanbal
adalah berlawanan dengan takabur. Takabur ni sombong, tunjuk-tunjuk, belagak. Tapi wara' ni merendah diri. Saya ni tak apa boleh, macam tu lah kan. Tapi kalau saya cakap saya ni tak apa nak boleh, tuan-tuan, memang cakap tak boleh sungguh. Tapi orang alim, cuba kita tengok, kalau ada dua orang kiai atau tok guru ni dalam satu majlis, dia kata sila je. Tok guru ni kata tak apa. Sila awak. Kan? Macam tu. Sebab apa? Adab dia, wara'. Padahal dua-dua tu ilmu tinggi. Tapi kalau kita sila. Ji sila je. Dia kata, Haji kata, Ustaz sila. Tak apa, Haji sila je. Memang saya tak tahu sungguh. Bukan wara' tu, memang jahil saya. Tapi orang yang ada ilmu, dia wara'. Wara' ni, kalau tak ada wara', keberkatan ilmu hilang. Sebab apa kata para ulama? Beza tuntut ilmu, beza adab menuntut ilmu dengan adab perkara-perkara selain menuntut ilmu. Menuntut ilmu takkan dapat hadam dan kenyang je ilmu tanpa jaga adab. Belajar, hafal, boleh hafal, esok tak dapat amalkan. Sebab apa? Tak jaga adab. Ilmu tu tak jadi cahaya, tak bergerak. Tapi kalau kita belajar 2+1, boleh kita kira berapa biji buah sawit tu. Sebab apa? Sebab dia bukan ilmu akhirat. Tapi kalau ilmu akhirat, al-ilmu nurun, tak jaga adab, kita boleh hafal. Zikir la ilaha illallah, zikir subhanallah, zikir Allahu akbar, tapi datang berkatnya tak ada. Sebab apa? Tidak jaga adab dia. Wallahu alam. Jadi imam pun dah ambil baton pergi pasang suis tu, tanda dia sampai sekat ni jalan, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, tak banyak kita bincang ni, ada lebih kurang 12 adab untuk ilmu dalam kitab Martabat Ilmu ni. Baru malam ni kita belajar dua ni pun tuan-tuan kita cuba amalkan. Bukan senang. Nombor 1, niat tadi pun susah. Tapi kalau kita dapat, tuan-tuan akan rasa macam mana perbezaan tuntut ilmu sebelum jaga adab dengan selepas jaga adab. Rasa lain. Kita rasa nikmat tuntut ilmu dan akan rasa keberkatan tu datang. Sebab semua ni takkan dapat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar ini, tuan-tuan. Bila sama-sama kita azam, tuan-tuan, dan juga dari saya sendiri, kita berazam mudah-mudahan kita dapat menjaga keberkatan ilmu ini. Mudah-mudahan kita akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منه.